Ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah kehidupan ini, anugerah nikmat iman dan Islam sebenarnya, kita dapat merasai nikmat kehidupan melalui ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga masa yang kita peruntukkan selama lebih kurang berapa siri, 10 siri untuk kita sama-sama baca dan memahami ayat Quran dan tadabbur surah Al-Fatihah ini yang menjadi asas kepada Al-Quran itu sendiri, boleh menambahkan lagi kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benarlah kata sebahagian ulama, dia kata surah Al-Fatihah ni dia mengandungi rahmat, hidayah dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok betul-betul permulaan dan surah Al-Fatihah ni dia berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perhati satu rahmat daripada puluh-puluh rahmat yang Allah Ta'ala sedia khusus kepada kita manusia, yang mana satu rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita di atas dunia ni penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesian belas daripada Allah SWT. Kehidupan kita sepenuhnya berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara rahmat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ialah apabila kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di pertengahan surah Al-Fatihah tu, apabila kita sebut dan kita minta, kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri rahmat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah ni petunjuk daripada Allah SWT, sehingga kita merasai nikmat kehidupan, kita merasai nikmat penciptaan, kita dapat merasai nikmat berinteraksi bersama dengan Allah SWT melalui solat khususnya dan melalui bacaan dan tadabbur kita terhadap Al-Quran ini. Dan daripada hidayah inilah kita mendapat nikmat Allah SWT. Dan nikmat yang sebenar apabila dia gabungkan antara rahmat dan hidayah Allah SWT. Itulah sebahagian ulama dia sebut dalam Al-Fatihah ni ada 3 rangkaian penting, iaitu rahmat, hidayah dan nikmat daripada Allah SWT. Itu yang antara kita boleh perolehi lah daripada tadabbur kita terhadap surah Al-Fatihah. Dan kita dah habislah untuk siri ni. Jadi malam ni sebenarnya lebih kepada kalau boleh kita nak dengar pula lah daripada
guru-guru kita. Lahir nampak Syekh Syamsul Anwar. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat lah. Daripada Wan Afif. Sihat Wan Afif? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Nur Syamimi Harun. Sihat ke? Kalau boleh sama ada daripada Ustaz Wan Afif ataupun Ustaz Syamsul Anwar. Anda pun tak tahu dah. Bagi tahulah apa-apa pun. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan untuk siri yang akan datang, sebab kita nak buka lebih ramai, jadi kemungkinan kita mana terbuka lah yuran-yuran tu lama 2, lama 3. Maknanya kalau tak nak bayar yuran pun tak apa. Yang pentingnya kita boleh kongsi lebih ramai. InsyaAllah. Dan mungkin sesi kedua ni kita guna buku yang 3 kul je, yang telah diterjemah lah. Buku 3 kul berkaitan dengan Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan ini sebenarnya surah-surah ni kalau tok ayah, kita panggil tok ayah kan, tok alim zaman dulu, memang dia gunakan 3 kul ni sebagai senjata dia lah. Dia tidak tinggal. Sama ada nak tidur, sama ada bangun daripada tidur, dia akan banyak sokmo, baca sokmo lah antaranya. Boleh di kalangan kita Wan Afif ataupun Syamsul Anwar, boleh kita kongsi-kongsi sikit. Syamsul Anwar daripada mana je? Daripada Nilai. Oh, daripada Nilai. Duk khidmat kat mana? Khidmat dekat Kuala Lumpur, company IT. Oh, company IT. Sekarang ni pergi berjabat ke daripada rumah? Pergi. Sebab bukan hari-hari lah. 3 hari sekali gitu. Sebabnya ada demo kena buat. Ya. Macam ada pandangan, ada carangan ke untuk penambah baikkan kelas kita? Saya tak pandang kecek ni, tapi rasanya kalau boleh ada interaksi tu boleh lagi lah. Sebab kadang-kadang bila kita, saya tak tahu start lah, tapi kalau kita present online tu cakap sok lah. Kita tak tahu orang tu tipu ke, orang tu buat benda lain ke. Jadi dia tak terpilih lah. Jadi kalau ada interaksi tu mungkin comel lagi gitu lah. Ya, tak apa. Boleh lah. Kita minta pihak pengurusan teknikal lah kena ajar. InsyaAllah. Wan Afif, macam mana Wan Afif? Wan Afif ada pandangan? Ini Nur Syamimi. Daripada mana Nur Syamimi? Saya daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Duk khidmat kat mana? Oh, saya tak kerja. Oh, suri rumah. Lebih kurang lah. Ada ni ke? Ada apa-apa carangan untuk penambah baikkan kelas kita? Tak tahu lah saya cakap apa. Saya boleh kot tambahkan lagi tu. Ya. Tak apa. InsyaAllah mungkin sesi kedua bulan 12 lah, mungkin pertengahan ataupun akhir bulan 12 kita akan mula lah. Buku yang 3 kul tu, yang Tok Guru, yang ada orang tulis tafsir Tok Guru berkaitan dengan 3 kul. Yang orang lain ni ada nama Saidah Madihah dengan Amrah Muhammad Azra'i.
Tak keluar. Saya nak nambah ke tak boleh tak? Boleh, sila. Rasa lagi. Ya. Secara mula lah. Rasa tengok ada 2-3 Facebook live ustaz-ustaz ni, kadang-kadang dia letak 2 orang. Jadi dia macam boleh catch. Tunggu tukar-tukar fikir. Jadi bila ustaz bagi setengah point ni, ustaz ni boleh jadi perbincangan lah. Ya. Gitu. Betul. Memang peringkat awal memang ada rancangan kita, termasuk insya-Allah kita akan cuba untuk sesi kedua ni. Yang pertama yang terlibat dengan penulisan buku ni sendiri. Kita akan minta wakil sebab apa dia pilih tafsir Tok Guru dan apa kekuatan, kelebihan, pengalaman yang dia perolehi lah. Itu yang pertama insya-Allah. Yang kedua mungkin kita cari ustaz ataupun mana-mana doktor contohnya yang ada buat kajian tentang Tok Guru. Terutamanya yang berkaitan dengan pemikiran Tok Guru, termasuk di sudut keupayaan dia mentafsir lah. Tafsir Al-Quran yang nampak ada klainis sikit berbanding dengan pentafsiran ustaz-ustaz yang lain. InsyaAllah itu cadangan yang molek, yang comel sebenarnya. InsyaAllah. Dan kita harap pihak pengurusan boleh ambil perhatian lah. InsyaAllah. Daripada Syekh sendiri. Ni buku tak nampak? Nampak? Tak nampak? Ulang. Boleh tenggelam. Dia kelan. Ustaz ada filter tu, gambar belakang tu dia jadi buku tak nampak gambar ustaz. Dia setting dekat. Tak apa. Tuan ni ni. Ya betul. Dalam buku ni dia ada surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Sangat comel sebenarnya. Dia surah ayat yang pendek-pendek tetapi sebenarnya cukup bermakna untuk, ialah orang tua dulu kata, pelindung pada diri kita. Dan setiap kali kita baca, sebab antara motivasinya dia surah dia pendek, macam Al-Ikhlas, mana qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kita seolah apabila kita baca Quran ni kita berinteraksi lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut qul huwallahu ahad, katakanlah. Contohnya katakanlah ni, siapa dia yang kata, siapa dia yang minta kata tu. Maknanya kita yakin yang minta ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang minta kita sebut. Asasnya Allah Ta'ala tuju firman ni, ayat Quran ni, wahyu ni kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arahan Allah ni kepada Nabi yang mulia. Jadi Nabi kata, Nabi sebut, Nabi baca dan Nabi dakwahkan. Jadi apabila kita baca, kita kena rasai azamah, keagungan, maqam ayat Quran tu. Sebab apabila kita kata qul, maknanya kita menghayati ini Allah Ta'ala yang suruh kita baca. Dan ayat ni pernah dibaca dan selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila kita baca tu, kita ingat yang suruhnya Allah Ta'ala, dan ayat ni dituju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah contoh. Jadi apabila kita boleh faham tu, setiap kali kita baca, sama ada baca waktu biasa ataupun baca masa dalam sembahyang, dia sedikit sebanyak dia boleh menambah rasa khusyuk kita lah dalam sembahyang. Sembahyang ni ialah kita ikhtiar. Hamba pun ada masa-masa rasa khusyuk, ada masa-masa
Tak khusyuk biasalah. Jadi tapi kalau kita baca contohnya, bila kita baca Qul huwallahu ahad, kita boleh hayati. Jadi khusyuk ni baru kita rasa nikmat tu, nikmat semaya tu. Macam tu. Jadi sebagaimana kita makan, setengah orang makan dia berjadual. Dan ada makanan-makanan menu tertentu. Walaupun dia makan sokmo tapi dia rasa seronok dengan menu tu sebab mungkin sesuai dengan selera dia. Mungkin dia rasa walaupun dia makan sokmo menu ni tapi dia tidak dia tidak jemu. Lagi-lagilah ayat Quran ni. Dia tak ada masa kita jemu baca ayat Quran. Masa kita masa kita relax, masa kita tenang, masa kita senang, kita seronok baca Quran. Hatta kalau masa kita susah, masa kita serabut, Kelantan panggil serabut. Jadi salah satu caranya kita baca Quran. Cuma sebelum baca Quran tu maknanya ambil wuduk dulu. Jadi wuduk ni kekuatan dia dan nama sebenarnya ni ikhtiar supaya orang Kelantan panggil lekat. Lekat kita dengan ambil wuduk ni termasuk masa sebelum kita nak tidur. Antara faktornya kerana duk baca ni lah, kelas ni. Jadi kita fikir kita duk mengajar, kita bagi tahu bahawasanya sebaik-baiknya sebelum kita baca Quran, kita dalam keadaan berwuduk. Sebab apabila berwuduk ni kita panggil akad hadas lah. Akad hadas. Akad hadas maknanya kalau untuk guru terjemuh tu kita nak buat gangguan. Gangguan syaitan tu. Jadi masa kita tidur kita tak boleh nak kawal kehidupan kita ni moga kita tidur. Antara gangguannya ialah gangguan syaitan. Jadi salah satu caranya kita ambil wuduk. Ialah hamba sebelum ni pun ambil juga wuduk. Cuma ada masa ambil, ada masa tak. Tapi apabila start kelas ni hamba rasa nak suruh ada keberkatan tu, jadi kita kena mula. Jadi alhamdulillah lah setakat ni. Itu maknanya sama-sama kita ambil manfaat. Sebelum kita nak tidur, sama ada lepas isya ke apa dia ke, mana ambil wuduk ni khusus. Bukan untuk semaya, bukan untuk baca Quran, tapi maknanya seolahnya kalau perlu niat gak, kita niatkan kita nak tidur dalam keadaan berwuduk. Itulah insya-Allah. Wan Afif, ada apa-apa nak kongsi? Ya. Tak tahu nak tanya ke apa. Tak perlu tanya. Kongsi. Pernah Kongsi jumpa dengan almarhum Tok Guru? Tak pernah. Tak pernah jumpa. Adik Tok Guru Nek Azim mari Tok Umar di section U2 dengan section U7 sana. Ni Ustaz Nik Razi. Nik Razi mari Tok Umar. Ustaz Nik Razi. Adik Tok Guru tu, itu adik dia kita panggil Somok Sopok. Ustaz Nik Razi. Tok Guru Mahalim tu ada ramai bini kau? Dia tak ramai, dia 4 orang je. Maksimum tu. Tak apalah. Okey, tu patutlah. Apa teknik ramai adik-adik. Nik Razi ni lah. Tapi dia semok lah. Terus berasa nak pergi lah dengan Nik Razi tapi gak dah PKP ni, PKPP. Tak apa. Lah ni alhamdulillah dengan sebab apa dia? Teknologi ni kan. Dia atas kita je dah. Nak buka, nak tengok apa? Nak tengok bola ke? Semua jenis negara seluruh dunia kita boleh tengok. Kelab mana, pemain apa kita minat, ataupun orang minat nego kan.
minat nego dengan online ni macam-macam jenis perniagaan ataupun orang minat masukkan lebih mudah nak tengok ustaz suka tengok orang masuk, antaranya minat. Hobi ustaz antaranya suka tengok orang masuk. Jadi ikut tu. Masak tak pandai. Ustaz masak tak pandai. Rebuh air boleh lah, rebuh air. Masak nasi boleh lah. Goreng telur boleh lah. Tapi suka tengok orang masak. Termasuk dalam TV. Dan kadang-kadang kita tengok hak luar negara daripada Turki. Kita suka tengok hak nama Burak. Burak. Dia tukar masak masyhur lah. Sampai ke Presiden Turki pun pergi, Erdogan. Raja kota pergi ke restoran dia. Dan orang-orang kena memang sedap. Cuma mungkin mahal lah. Kita tak rasa, cuma kita rasa nikmat tengok cara dia memasak. Jadi begitu juga teknologi ni lah kita dapat ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, macam-macam jenis talkshow. Untuk alim, ustaz-ustaz yang mengajar. Jadi terserah pada kita sebenarnya. Tambah-tambah di musim COVID ni pula, ada yang kita tak boleh nak keluar lagi lah. Masa tu banyak terluar. Antaranya kita tengoklah kuliah-kuliah. Itulah. Lepas tu mana orang lain lagi ni? Tak tubik. Masuk Facebook. Ada kat Facebook. Ada di Facebook lah. Ya. Amrah Muhammad Azra'i. Memahami cara Tok Guru menjelaskan surah Al-Fatihah. Ya. Sila. Nak kongsi sikit je lah Sila. Tentang yang saya suka cara Tok Guru cerita surat ayat terakhir itu kan cerita tentang golongan orang yang telah diberi nikmat dan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat kan. Ya. Kat situ Tok Guru kan dia terangkan, dia cakap yang walaupun kita tahu biasa diterangkan kata golongan yang sesat dengan yang dimurkai itu Nasrani dengan Yahudi, sebut yang sifat kan, yang kita yang kaya kalau kita ada sifat dia. Ya, betul. Bangsa aku tadi, jadi macam saya sukalah masa bila Tok Guru terangkan macam tu kan. Ya. Alhamdulillah. Memang betul. Maknanya kalau kita faham macam tu, betapa tidak ada perbezaan sikit pun sesama kita manusia ni. Walaupun kita dibezakan dengan warna kulit, dengan jantina, dengan bangsa, dengan etnik, hatta sebenarnya dengan orang asli yang tinggal dalam hutan pun sebenarnya tidak ada beza antara kita dengan dia. Sebab itulah betul lah apabila ayat Quran sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tidak sebut ghairil yahud wan nasara. Kalau sebut bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, maknanya tuju pada individu, tuju pada etnik bangsa keseluruhan. Tapi apabila al-maghdub waladdallin, dia tuju pada sifat. Sifat ataupun sikap. Artinya kita tengok cuma nak mudahnya ulama bagi terjemahan al-maghdub ni orang Yahudi. Sebab apa? Sebab dia kait al-maghdub ni ialah orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal. Itu yang Allah Ta'ala murka. Jadi contoh mudahnya kita tengok orang Yahudi lah, ahli kitab kan. Mana ahli kitab dulu turun kitab Taurat, Injil, apa semua sekali. Maknanya dia tahu tapi dia tidak beramal. Itu jadi al-maghdub tu. Artinya al-maghdub ni tidak hanya tertentu kepada orang Yahudi saja. Semua termasuk kita lah.
Maknanya kalau kita ada ilmu, kita tidak beramal, Allah Ta'ala murka lah. Begitu juga waladhdallin, yang sesat. Yang sesat secara mudah kita sebut Nasrani, ataupun orang yang dia beramal tapi beramal tanpa ilmu. Maknanya itu yang jadi sesat tu. Jadi kita baca jadi tafsiran tu sentiasa luas. Luas. Siapa dia yang ad-dhalli ni, yang sesat. Sekali kita ingat orang Nasrani, sekali kita tengok kadang-kadang mungkin kita sendiri contohnya, kita nak beramal satu benda tapi ilmu kita tak ada sebab kita tidak cari, ad-dhalin. Ataupun kita tengok dalam kehidupan kita ni, sama ada yang kita nampak sekarang ni dalam dunia sekarang ni, ataupun berdasar kepada pembacaan kita tentang sejarah umat terdahulu. Kalau dia buat benda yang tanpa ilmu, dia sesat, jadi termasuk dalam ayat ni. Jadi sebab itulah antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi sendiri sebut, adalah melalui Al-Quran. Kekuatan Al-Quran dia tidak sama dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit yang lain yang turun kepada Nabi-Nabi lain seperti Taurat, Injil, Zabur. Antara kekuatan Quran adalah kelebihannya terutamanya di surah Al-Fatihah lah. Itulah mungkin hikmatnya Allah Ta'ala minta kita ulangi semua baca Al-Fatihah dalam solat kita. Ya. Kalau tak ada, kita boleh berhenti awal lah kelas malam ni. Ustaz. Ya. Buku tafsir apa Tok Guru Aziz, dia bandar tafsir Al-Azhar ke tafsir Angka ke tafsir ke apa? Apa dia tu? Buku tu lah, buku tafsir Tok Guru Aziz tu dia banyak rujuk tafsir Hamka ke tafsir mana, Al-Azhar ke tafsir apa? Ya. Tok Guru ni kalau ikut sejarah dia, satunya ialah setiap orang ni ada kelebihan kan, ada kelebihan, ada kekuatan dan ada kelemahan masing-masing. Jadi bab kelemahan ni kita tak perlu bincang lah sebab setiap orang ada kelemahan. Cuma antara kekuatan dia, antaranya Allah Ta'ala beri kepada Tok Guru ni, dia punya kekuatan ingatan. Itu antaranya. Semenjak daripada kecil lagi, dia kekuatan ingatan dia tinggi, dan minat dia pada ilmu semenjak daripada kecil lagi. Ustaz pernah sebut Tok Guru, ayah pada Tok Guru iaitu Tok Ustaz, ayah pada Tok Kuni Ma'alim kita panggil. Dia juga suka pada ilmu dan dia antara orang yang kita panggil kuat ibadat. Ustaz masih ingat masa kecil-kecil dulu, kalau malam-malam tu kalau kita bangun awal, sebab dulu kebanyakan rumah ni rumah kayu. Jadi apa yang berlaku dalam rumah tu, suara tu terutama waktu malam kita dengar. Jadi biasa Ustaz dengar tu Ustaz ni dia baca Quran, dia menangis. Dia menangis. Dan antara surah yang dia suka baca antaranya surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Itu surah-surah almarhum Tok Guru Nikmat Alim, ayah pada Tok Guru ni suka baca. Dan dia juga suka timba ilmu, ayah pada Tok Guru ni. Walaupun dia dah berkeluarga, dia dah berumur, kita panggil dah tua, tapi dia suka menuntut ilmu. Dan acap kali dia bawa isteri-isteri dia, anak-anak dia, termasuk Tok Guru ni pergi
berguru dengan Tok Guru. Kalau daripada Pulau Melaka nak pergi ke Kota Baru tu lebih kurang 8 km, 10 km juga. Jadi kalau pergi tu kadang-kadang zaman dulu dengan kuda, kadang-kadang dengan basikal. Jadi sanggup dia pergi sebab minat dia pada ilmu tu. Dan Tok Ku ni Ma'alim ni juga, ayah pada Tok Ku ni dia suka berkebun. Suka berkebun dan suka orang zaman dulu panggil buka tanah. Orang luar Kelantan faham kau tak tahu buka tanah. Teroka tanah. Pergi apa dia teroka tanah dah. Tanah hutan. Macam pergi Kuala Kerai zaman dulu, pergi Gua Musa, teroka tanah. Jadi apabila dia teroka tanah, dia berkebun, dia akan bawa anak-anak dia ni. Anak-anak dia pergi sekali. Termasuk Tok Guru lah. Tok Guru pun pergi. Cuma Tok Guru ni dia biasa cerita, dia kata setiap kali dia balik daripada berkebun, dia akan demam. Demam. Setiap kali balik berkebun, dia akan demam. Sehinggalah ayah dia bagi tahu, mu haji, dia kata mu tak ayah berkebun lah. Mu belajar je. Itu. Jadi bermula daripada saat situ, dia fokus kepada belajar je. Ilmu. Dengan kekuatan, ingatan, anugerah Allah Ta'ala. Dan minat dia memang mendalam semenjak daripada kecil lagi terhadap ilmu. Jadi sebab itulah sebelum dia pergi ke India, dia belajar selain daripada dengan ayah dia, dengan Tok Guru pondok sekitar Kota Baru. Siapa dah nama terlupa. Alim Khurasani antaranya, Tok Guru dia. Ada ulama besar daripada Pakistan. Setengah kata dia asal daripada Iran, Khurasan. Sebab Khurasan ni dia zaman dulu luar. Ada Khurasan masuk dalam kawasan Pakistan, negara Pakistan. Ada Khurasan yang masuk dalam negara Iran. Jadi yang pentingnya kawasan situlah. Selepas pada dia belajar, dia mari mengembara sampai ke Malaysia dan dia duduk di Kelantan. Itu antara anak murid Tok Guru kepada Tok Ku ni Ma'alim dan Tok Guru sendirilah. Jadi dia minat belajar dan sebelum dia keluar ke India, Pakistan dan Mesir, dia pernah pergi ke pondok di Besut. Pondok Haji Abbas, kalau biasa pernah dengar. Nama Tok Guru pondok dulu tahun berapa tahun 40-an 50-an. 40-an 50-an dulu ada Tok Guru masyhur juga di Besut tu, Tok Guru pondok Haji Abbas. Jadi Tok Guru umur tu masa tu dalam 10-12 tahun umur dia. Tapi dia ada kekuatan. Maknanya Tok Guru pondok ingat dia dan kebetulan Amor jumpa dengan salah seorang anak Tok Guru Haji Abbas, dia bagi tahulah. Dan sebab pada tu dia pergi ke India. Dia kebanyakan kita ni pelajar, termasuk pelajar Malaysia, apabila pergi ke luar negara, maknanya kebanyakannya dia baru nak mula belajar di situ. Nak menguasai ilmu, nak menguasai bahasa Arab contohnya. Nak menguasai nahwu sarah apa dia, masa dia pergi ke luar negara. Sedangkan Tok Guru ni kekuatan dia, apabila dia pergi ke luar negara tu dalam keadaan dia faham dah. Itu kekuatan dia lah. Jadi di India ni, antara ilmu yang maknanya ulama-ulama masyhur, dia berkait dengan tafsir, berkait dengan hadis. Ya. Maknanya tafsir, ngaji banyak kitab tafsir, begitu juga hadis. Kalau hadis tu dia panggil Sunan Sittah. Sunan Sittah maknanya buku-buku hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, berapa orang ni orang sahur tu. Biasanya kalau pelajar yang ikut betul-betul dia khatam buku hadis ni. Kemudian Tok Guru habis ngaji di India, dia pergi juga berguru di Pakistan. Dia ikut daurah, dia kata. Kalau di Pakistan ni antaranya masyhur dengan tafsir juga.
Habis tu kemudian dia terus sambung ke Azhar, Mesir. Jadi dia ada kekuatan dia sendirilah. Jadi apabila dia tafsir ni, dia tafsir Al-Quran tu, dia tafsir adunan ilmu yang dia perolehi daripada ayah dia, daripada tok guru pondok dia boleh, dengan ulama daripada India, dengan ulama daripada Mesir. Jadi dia adung semua sekali. Dia tafsir tu mengikut cita rasa rakyat Malaysia. Itu kekuatan yang daripada tok guru. Maknanya dia tidak bergantung kepada mana-mana tafsir lah asasnya. Itu. Jadi sebab itulah kalau kita tengok tafsir tok guru ni, ada masa-masa dia cerita tentang, dia kaitkan ayat Quran tu dengan isu semasa. Kerana apa? Kerana kekuatan dia, ilmu yang dia perolehi daripada ulama daripada India, daripada Pakistan dan Mesir. Jadi gabungnya tu dia boleh dengan kefahaman yang daripada dia, dan dia ada kekuatan dalam penguasaan bahasa Arab, dan dia menguasai ilmu bahasa Arab tu kita panggil nahwu, sarafnya, balaghahnya, mantiknya. Itu kekuatan tok guru lah. Jadi kalau anda tanya macam tu, dia tidak bergantung kepada pentafsiran tertentu lah. Cuma masa dia mengajar tu adalah buku, kadang-kadang dia buka buku Ibnu Katsir, kadang-kadang tafsir Zilal Al-Quran Said Qutb sebagai asas. Tapi masa dia syarah tu, itu mengikut kefahaman dia lah. Itu tentang tok guru lah. Ya. Rasanya cukup lah untuk malam ni ya. Kalau ada berapa minit lagi, 7 minit lagi kita. Tak apa, malam ni kita tidur awal sebab hujan lebat di Kajang ni. Masalah hujan kot. Kawasan PKPD lagi ke? Dia tak boleh apa panggil, tak boleh rentas daerah lah. Oh, PKPD biasa. Tak boleh bersyarat ke diperketatkan? Bersyarat. Tak tahu bersyarat ke tak. Tapi tak boleh nak rentas daerah. Ustaz tu mana? Di Kajang. Oh. Berhijrah ke Kajang. Penuh mari susah tu, tapi juga waktu pukul 9 pagi lah. Ya. Kalau kata nak dan kuliah subuh tu kena mari sebelum subuh surau setiap tu. InsyaAllah dah lepas pada PKB boleh diarah lah. Tak apalah, Ustaz rasa cukup dulu lah untuk malam ni. Ustaz nak ucap terima kasih banyak lah kepada semua peserta yang ikut ni. Dan kita harap sedikit sebanyak boleh ambil manfaat lah. Sebab asasnya Al-Fatihah ni semua kita boleh baca dengan baik, kita boleh faham. Cuma kita nak nak tambah lagi lah kefahaman kita, dan mungkin melalui kelas-kelas yang kita ikuti, sama ada kelas ni ataupun kelas lain, dia akan ada penemuan baru, kefahaman baru yang menambahkan lagi kita rasa kelazatan kita berurusan dengan ayat-ayat Al-Quran, yang menyebabkan kita berikhtiar untuk jadikan kita ni hamba Allah Ta'ala yang betul-betul taat dan patuh pada perintah Allah. Sebab setiap kita ni kita tahu mana kekuatan kita, mana kelemahan kita. Orang lain kadang-kadang tidak tahu sebab dia tidak hidup bersama dengan kita. Kita ni tahu diri kita sebab kalau kita dah 50 tahun dah, dan semenjak daripada kita akhir balik lagi, kita tahu mana kekuatan kita, mana kelemahan kita. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala beri rahmat dia, nikmat kepada kita, hidup sampai ke umur 30,
Siapa kau umur 40, umur 50, maknanya nikmat ni kita kena balas. Balas dia adalah dengan ibadat. Dan ibadat ni kita faham keseluruhan kehidupan kita boleh kita jadikan ibadat. Salah satu nak jadikan keseluruhan kehidupan kita ni ibadat adalah kita ikhtiar supaya daripada masa ke semasa kita buang sifat-sifat mazmumah yang ada pada kita. Sifat yang pemarah contohnya, mudah marah. Ustaz ni termasuk orang yang cepat marah sebab keturunan Raja Jembar. dia backing sikit. Tapi maknanya dengan pertambahan umur kita rasa kita tengok orang yang kata dia ni bengih, dia ni apa dia, tapi kalau dia dah umur 70 tahun gigi depan dia dah tercabut dah. Jadi dia apa yang dia nak marah? Tak ada, orang tak takut dah dia. Dia nak angkat tangan pun tak gerak dah. Jadi sebelum kita sampai tahap tu baik kita awal-awal lagi kita urus kemarahan kita tu biar bertempat, bahkan kita lebih ganti marah kita tu lebih pada dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kesian belah. Macam itulah. InsyaAllah kalau kita berniat, kita berazam, InsyaAllah kita akan diberi lorongan yang mudah untuk kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang kedua. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita berdoa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.